Perlu diingat, matlamat kita ialah untuk mengekalkan apa yang ada pada masanya, supaya ia dapat dinikmati oleh generasi kita silih berganti. Ini adalah satu azam yang mulia, terutama ketika menghadapi cabaran ekonomi masa kini. Kita adalah diperlukan untuk meningkatkan iltizam, membangun dan membina diri. Tidak ada yang lebih mustahak dari mengekalkan daya tahan bagi jangka masa yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Dayangku Kamaliah Pengiran Haji Kamarudin. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Manila bagi keberangkatan negara 2 hari ke Republik Filipina. Sesi dialog antara Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Dewan Perwakilan Daerah Indonesia mengukuhkan jalinan muhibah kedua belah pihak. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan berangkat ke Manila, Republik Filipina bagi keberangkatan negara selama 2 hari yang bermula esok. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Peruka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan. Berangkat di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ialah Paduka Paduka Nada dan Adinda Baginda Duli Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Haji Al-Muhtari Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Duli Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pengarah Perdana Wazir Sahibul Himma wal Waqar Pengarah Muda Muhammad Bolkiah Duli Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pengarah Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengarah Muda Haji Sufri Bolkiah, Yang Teraman Mulia Paduka Seri Duli Pengarah Muda Abdul Maling, Yang Teraman Mulia Paduka Seri Duli Pengarah Muda Abdul Wakil, Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pengarahan Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah dan Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pengarahan Anak Puteri Haja Masna, Ambassador Lash di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan. Juga menyembahkan selamat berangkat ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshatriya Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruh Jaya Polis Diraja Brunei dan Pemangku Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Aspek ilmu memahami dan pengalaman dalam memartabatkan pendidikan Al-Quran antara yang ditekankan dalam resolusi Seminar Nusantara Pendidikan Al-Quran dan Kitab Turas. Butirannya seketika nanti teruskan bersama berita perdana.
Bagi mengukuhkan jalinan muhibah antara Majlis Mesyuarat Negara Brunei Darussalam dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taim yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi menerima kunjungan yang berhormat Dr. Haji Bambang Sadono, Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Institut Pembangunan Kapasiti Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kunjungan hormat tersebut berlangsung di bangunan Dewan Majlis, Jalan Dewan Majlis. Rombongan dari Republik Indonesia terdiri daripada 4 orang ahli Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan 4 orang pegawai dari Dewan Perwakilan Daerah dan Arko Hananto Budiadi, Kuasa Usaha Kedutaan Indonesia di negara ini. Antara yang hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekerma Jaya, Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat, Menteri-Menteri Kabinet yang juga selaku jurutulis Majlis Mesyuarat Negara serta beberapa orang ahli yang berhormat Majlis Mesyuarat Negara dan para pegawai kanan Jabatan Majlis Mesyuarat. Atur cara kunjungan hormat termasuk sesi dialog bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sesi ini diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pendekar Alam Datuk Paduka Seri Awang Haji Hasrin bin Datuk Paduka Awang Haji Sabtu, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lawatan kerja seumpama ini merupakan landasan bagi kedua-dua pihak untuk bertukar-tukar pandangan dalam pelbagai hala amnya dan dalam aspek tugas serta tanggungjawab ahli-ahli yang dilantik daripada daerah-daerah khususnya. Setiap kejadian penting yang berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj seharusnya tidak hanya sekadar dijadikan sebuah cerita sejarah, tetapi perlulah diambil pengajaran daripada peristiwa-peristiwa tersebut. Saranan tersebut terkandung dalam ceramah khas Isra' dan Mi'raj bukan sekadar peristiwa yang diadakan semasa majlis sambutan Isra' Mi'raj bagi Kementerian Kewangan dan jabatan-jabatan di dalamnya. Ceramah disampaikan oleh Awang Hilman bin Haji Salim, Da'i Bertauliah dari Majlis Ugama Islam Brunei. Hadir Awang Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Dasar Kementerian Kewangan, selaku wakil Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Lela Setia, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan kedua. Tahun ini majlis dianjurkan oleh Tabung Amanah Pekerja. Usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB ke arah memertabatkan perguruan ugama dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama dan pengajian yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar adalah tepat dan kena pada masanya. Pengintegrasian ilmu antara keilmuan terkini dan tradisi wajar yang perlu dipelajari oleh semua peringkat pelajar agar dapat melahirkan manusia pendidik yang berilmu dan beramal menurut ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam resolusi Seminar Nusantara Pendidikan Al-Quran dan Kitab Turas sempena 10 tahun penubuhan Kupu SB yang diraikan petang tadi. Resolusi yang dibacakan oleh Dayangku Zainab binti Pengiran Haji Tua, Timbalan Pengarah Pusat Ilmu Teras Kupu SB juga menggariskan metod pengajaran dan pembelajaran Al-Quran yang berkesan adalah menggunakan kaedah talaqi dan musyafahah. Resolusi juga menekankan 3 aspek yang perlu diberikan penekanan dalam memartabatkan pendidikan Al-Quran, iaitu aspek ilmu, memahami dan pengalaman. Resolusi diserahkan oleh Dr. Haji Noralizam bin Haji Ali Akbar, Pengarah Pusat Ilmu Teras Kupu SB, kepada Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Amatan dalam Terdahulu ceramah bertajuk Peranan Kitab Turas dalam Perkembangan Islam di Alam Melayu disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor Dr. Wan Jamaluddin Zakaria dari Universitas Islam Negeri Lampung, Indonesia. Ceramah antara lain menyentuh peranan penting dan strategik Kitab Turas.
Sebanyak 3 kertas utama dan 11 kertas kerja dibentangkan dalam seminar 2 hari yang membawa tema Pemantapan Pendidikan Al-Quran dan Kitab Turath, Tunggak Kecemerlangan Islam. Oleh para ulama-ulama di Timur Tengah dan juga disebabkan memiliki 132 kartun rokok, seorang lelaki didenda lebih RM38,000 oleh mahkamah. Salah satu produk kosmetik dicemari bahan terlarang yang memudaratkan kesihatan. Kedua-dua bahan menyusul seketika nanti. Seratus% dibuat dari daun teh asli, bukan dari ekstrak seperti yang lain. Rasakan perbezaan teh hijau yang sebenar. Beralih ke Pouka, jenama nombor 1 di Singapura. Wow! Welcome to Pizza Hut. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Welcome to Pizza Hut. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Buat pertama kali, Persidangan Inovasi Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana MSME dan Expo akan diadakan di negara ini bermula pada 6 hingga 8 Mei depan. Persidangan dan Expo dianjurkan oleh Jabatan Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri dan Darussalam Enterprise DARE dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan dan Wilayah Otonomi Guangxi Republik Rakyat China. Dalam kenyataan medianya, Jabatan Tenaga dan Perindustrian menyatakan Expo tahun ini menjurus kepada pesta pasaran Made in Brunei. Bakal diadakan di Dewan Pridex. Expo akan disertai oleh syarikat-syarikat dari China sebagai sebahagian dari Expo ke Expo Brunei 2017 selain dari penyertaan dari syarikat-syarikat tempatan Brunei, Sabah, Vietnam dan Indonesia. Kira-kira 200 MSME tempatan akan menyertainya termasuk 31 majlis perundingan kampung dari keempat-empat daerah yang akan mempamerkan satu kampung satu produk. Manakala persidangan inovasi MSME yang akan membawa tema Enabling MSMEs, Access to the Digital Economy akan menumpukan kepada ceramah keusahawanan dari para pengusaha yang berjaya dalam bidang perniagaan. Semua sektor MSME, pengusaha, profesional dan eksekutif dialu-alukan menghadirinya. Untuk maklumat lanjut, orang ramai bolehlah melayari www.mibmf.gov.bn atau akaun Instagram @eidpmo.bn. Sementara itu, lebih 70 buah petak pameran dan jualan disediakan untuk para pengusaha kecil dan sederhana dari dalam atau luar negeri untuk mempamerkan produk mereka semasa Festival Bazar dan Makanan Brunei diadakan. Festival selama 5 hari bermula hari ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan perniagaan yang boleh menyumbang kepada peningkatan ekonomi. Majlis pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sunadi bin Haji Buntar, Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pelbagai produk diketengahkan semasa festival. Anjuran Pro-Access Event Management ini antaranya aksesori, pakaian dan makanan. Ia dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga Ahad ini dari pukul 10 pagi hingga 10 malam.
Di atas sambutan baik dan kehadiran orang ramai ke pameran dan jualan hasil usahawan tempatan termasuk produk Brunei halal bersempena sambutan Isra dan Mi'raj yang diadakan di lobi Ruang Legar Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas ICC, sukacita dimaklumkan bahawa pameran dan jualan produk halal berkenaan adalah dilanjutkan lagi selama 1 hari sehingga hari Khamis esok dan dibukakan kepada orang ramai dari pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Antara pameran yang mendapat sambutan ialah Klinik Al-Fatihah yang dikendalikan oleh Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan Klinik Sembahyang Kendalian Jabatan Pengajian Islam. Klinik-klinik berkenaan memberi peluang kepada orang ramai mentasming bacaan surah Al-Fatihah dan menghalusi tata cara sembahyang mereka. Pameran dan jualan produk halal juga turut disertai oleh 17 pengusaha daripada Majlis Perundingan Mukim dan Kampung dari ke-4 buah daerah dan 4 buah syarikat menyertai acara jualan hasil usahawan tempatan. Seorang lelaki tempatan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan hari ini atas tuduhan di bawah Perintah Eksais 2006. Junaid bin Haji Talib berusia 49 tahun dikenakan denda sebanyak RM38,500 atau 12 bulan penjara kerana memiliki 132 kartun rokok pelbagai jenis. Pemeriksaan dibuat di kawasan perumahan Jalan Nenas Sanggol, Kampung Katok B, Kampung Mata-Mata pada 8 Mac lalu. Kesemua barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Ujian makmal perkhidmatan makmal farmasi mendapati salah satu produk kosmetik dicemari bahan terlarang yang tidak diisytiharkan. Menurut Kementerian Kesihatan, Oramen Super Advanced with Vitis Vinifera, Walnut, Citrus, Aloe Vera Skincare for Men dan Oramen Night Cream telah didapati mengandungi merkuri dan ia adalah bahan yang dilarang dalam produk kosmetik seperti yang ditetapkan di bawah peraturan uban yakni Produk Kosmetik 2007. Penggunaan merkuri di dalam produk kosmetik adalah dilarang kerana ia boleh memudaratkan kesihatan. Tahap merkuri yang tinggi atau pendedahan yang keram boleh menyebabkan kulit kebas, sakit kepala, ruam, perubahan warna kulit serta kerosakan pada buah pinggan dan sistem saraf. Anak damai dan kanak-kanak kecil boleh terdedah dengan kesan sampingan dari pengguna yang boleh mengganggu perkembangan otak kanak-kanak yang masih kecil atau anak damin yang belum dilahirkan. Kementerian Kesihatan tidak pernah mengeluarkan kebenaran ke atas pengimportan dan atau mengeluarkan surat pengakuan notifikasi produk kosmetik bagi penjualan produk-produk tersebut. Berikutan dapatan ini, produk-produk berkenaan adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara ini. Orang ramai yang terlibat dalam penjualan produk-produk tersebut termasuk penjualan secara dalam talian atau online adalah diingatkan bahawa ianya adalah menjadi satu kesalahan di bawah Peraturan Ubat Produk Kosmetik 2007 untuk mengimport dan memasarkan produk kosmetik di pasaran tempatan tanpa surat pengakuan notifikasi produk kosmetik yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa di Kementerian Kesihatan. Dan jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi RM5,000, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Untuk maklumat lanjut, hubungi Perkhidmatan Peraturan-Peraturan Kesihatan melalui talian telefon 238-4182 atau menghantar email kepada health.regulations@moh.gov.bn atau berjumpa terus Pegawai Penguatkuasaan di Perkhidmatan Peraturan-Peraturan Kesihatan tingkat 1, Kementerian Kesihatan Jalan Menteri Besar. Orang ramai juga boleh menghubungi talian Darussalam 123. Fasa ketiga proses lesen pekerja asing LPA iaitu bagi permohonan membaharui lesen dan pertukaran kontrak sudah pun bermula pada 1 April. Dengan bermulanya proses fasa ketiga ini, permohonan sokongan pas kerja BUR 500 dan juga BUR 555 adalah ditirakan dan tidak akan lagi diterima mulai 1 Julai 2017. Berikut dikongsikan pensyaratan proses permohonan lesen pekerja asing baru yang disediakan oleh Jabatan Buruh.
Peristiwa Isra' Mi'raj menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan peristiwa tersebut juga mempunyai mesej yang berkekalan untuk umat Islam khasnya dan umat manusia amnya. Huraian tersebut antara intipati bicara ulum ad-din Universiti Brunei Darussalam petang tadi. Ceramah bertajuk Isra' dan Mi'raj, mesej sepanjang zaman untuk umat manusia, disampaikan oleh Profesor Datuk Dr. Osman Bakar, Profesor Unggul Pengarah Pusat Pengajian Islam Sultan Omar Ali Saifuddin UBD. Menurutnya, antara mesej yang terkandung dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ialah untuk mengingatkan kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kebenaran-kebenaran yang berlaku perlu dipercayai oleh umat Islam selamanya. Hadir Datin Dr. Haja Anita bin Nurul Zahrina binti Pihin Orang Kailela Wijaya, Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz, Naib Chancellor UBD. Bicara Ulama Din merupakan majlis ceramah keagamaan yang dilaksanakan secara bulanan sejak Februari tahun 2010. Sesuai dengan tujuannya diadakan, Bicara Ulama Din kali ini diharap akan dapat meningkatkan lagi penghayatan dan pemahaman para peserta tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pejabat pos mata-mata dan pejabat pos mentiri akan ditutup mulai Isnin depan, 1 hari bulan Mei. Orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dan sekitarnya bolehlah mendapatkan perkhidmatan pos di pejabat-pejabat pos yang berdekatan seperti pejabat pos pusat memproses mel dan bungkusan MPC, pejabat pos Sri Kompleks, pejabat pos Muara dan pejabat pos Salam Bigar. Jabatan Perkhidmatan Pos memohon maaf di atas ketidakselesaan yang mungkin timbul susulan dari penutupan tersebut. Bagi sebarang pertanyaan, bolehlah menghubungi Dayang Hajah Siti Fadilah binti Haji Mohin, penolong Ketua Pos Agung di talian 238-1212 atau email dilah.mohin@pos.gov.pn pada waktu-waktu pejabat dibuka. Sekarang disampaikan kadar nisab zakat wang dan harta untuk hari ini. Berikut pertukaran mata wang ringgit Brunei dengan beberapa mata wang antarabangsa dan serantau. Filipina menjadi tuan rumah sidang kemuncak ASEAN yang dijangka dikuasai isu pertikaian wilayah yang berlarutan di Laut Cina Selatan. Dan Amerika Syarikat memulakan pemindahan sistem anti-peluru berpandu TAN di Korea Selatan. Laporannya antara yang dimuatkan dalam segmen antarabangsa selepas ini. Manila, ibu negeri Filipina bersiap sedia untuk menjadi tuan rumah minggu ini sidang kemuncak ASEAN yang dijangka dikuasai oleh pertikaian wilayah yang berlarutan di Laut Cina Selatan. Para pemerhati berkata isu-isu yang berpunca dari pertikaian di Laut Cina Selatan itu akan menjadi tumpuan utama dalam agenda perbincangan para pemimpin dari 10 negara anggota ASEAN semasa pertemuan mereka di Manila Sabtu ini. Selain pertikaian Laut Cina Selatan, isu-isu keselamatan serantau, program nuklear Korea Utara serta rakan kongsi perdagangan dan ekonomi
juga dijangka menjadi tumpuan perbincangan. Sehari sebelum sidang kemuncak bermula, jemaah menteri luar dari pertubuhan serantau itu akan mengadakan rundingan mereka. Sepanjang beberapa bulan yang lalu, para perunding dari ASEAN dan China telah duduk semeja untuk cuba merumuskan satu draft akhir mengenai kod perilaku di kawasan perairan Laut Cina Selatan. Meskipun sebahagian perwakilan menyatakan perjanjian tersebut mungkin diluluskan oleh para menteri luar ASEAN di Manila minggu ini, sebahagian lagi tidak merasa optimistik. Kawalan keselamatan diketatkan sebelum dan semasa sidang kemuncak dan mesyuarat ASEAN yang lain diadakan di Manila. Kira-kira 40,000 anggota pasukan keselamatan ditugaskan sepanjang acara tersebut. ASEAN yang mempunyai penduduk 626 juta orang merupakan pertubuhan serantau yang paling berjaya dan berkembang. ASEAN yang ditubuhkan 50 tahun yang lalu terkenal dengan usaha mengelakkan persengketaan dan meningkatkan perkembangan dalam perdagangan dan pelaburan. Tentera Amerika Syarikat mula memindahkan sistem pertahanan anti-peluru berpandu THAAD ke tapak penghantaran yang dirancang di Korea Selatan di tengah ketegangan program peluru berpandu dan nuklear Korea Utara. Amerika Syarikat dan Korea Selatan telah bersetuju untuk penghantaran THAAD sebagai tindak balas kepada ancaman pelancaran peluru berpandu Korea Utara. China bagaimanapun berkata ia akan melakukan tindakan untuk menghalang Korea Utara dan dalam masa yang sama menstabilkan keselamatan serantau. Agensi berita Yonhap dan televisyen YTN melaporkan trailer truk yang membawa bahagian sistem pertahanan peluru berpandu memasuki tapak di wilayah Seongju di wilayah selatan Korea Selatan. Para pegawai Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan pegawai tentera Amerika Syarikat tidak dapat memastikan segera mengenai laporan tersebut. Amerika Syarikat mula memindahkan elemen pertama sistem pertahanan peluru berpandu ke Korea Selatan pada awal Mac lalu selepas Korea Utara melancarkan 4 peluru berpandu balistik. Langkah tersebut membawa kepada bantahan dalam kalangan penduduk yang membantah penempatan tersebut. Dalam perkembangan lain, Angkatan Tentera Korea Selatan dan Amerika Syarikat hari ini mengadakan latihan bersama meskipun ketegangan meningkat di semenanjung Korea. Kedua-dua buah negara berkenaan mengadakan latihan yang menampilkan pelbagai kemudahan penerbangan tentera, meriam dan kereta berperisai di Pocheon, kira-kira 50 km timur laut Seoul. Latihan bersama yang diadakan pada 13, 21 dan 16 April ini dipanggil Latihan Senjata Api Bersepadu 2017. Menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan, kira-kira 2,000 anggota tentera dari kedua-dua negara menyertai latihan ini. 250 jenis senjata tentera digunakan dalam latihan, termasuk kereta kebal K2, kenderaan tempur Bradley, pelbagai sistem pelancaran roket, helikopter Apache dan jet pejuang A-10. Sementara itu, kira-kira 28,500 anggota tentera Amerika Syarikat ditempatkan di Korea Selatan. Menteri Pembinaan Semula Bencana Jepun meletak jawatan hari ini berikutan kenyataannya bahawa adalah baik gempa dan tsunami pada Mac 2011 melanda utara Jepun dan bukannya kawasan berhampiran dengan Tokyo. Perdana Menteri Shinzo Abe menerima peletakan jawatan Masahiro Imamura itu. Tuan Imamura digantikan oleh Masayoshi Yoshino, bekas timbalan Menteri Alam Sekitar dari Fukushima, di mana lebih 18,000 penduduk maut berikutan gempa bumi dan tsunami berkenaan. Peletakan jawatan dibuat sehari selepas beliau membuat kenyataan di majlis resepsi bagi parti pemerintah yang juga dihadiri oleh Tuan Abe. Masahiro Imamura segera menarik semula ulasannya itu dan segera meminta maaf. Beliau memohon maaf lagi hari ini kerana mengguris perasaan penduduk yang terjejas oleh bencana alam 5 tahun lalu itu. Bagaimanapun beliau tidak melepaskan kerusi parlimennya.
任命責任はもとより内閣総理大臣たる私にあります。 Kumpulan pelampau Taliban membuat perubahan dengan cepat dan menurut beberapa penganalisis politik di Afghanistan, kumpulan pelampau tersebut menggunakan sumber-sumber perisikan dalam serangan ke atas kerajaan dan tentera setempat. Pada Jumaat lalu, 10 pelampau Taliban yang menyamar dalam pakaian seragam tentera melepaskan tembakan ke atas beberapa anggota tentera dan pegawai setelah berjaya menyelinap masuk ke dalam pangkalan tentera 209 Korps di utara wilayah Balkh. Menurut laporan media setempat, jumlah kematian dalam serangan tersebut melebihi 100 orang. Sekumpulan pelampau bersenjata yang menggunakan 2 buah kenderaan tentera berjaya melepasi beberapa pintu keselamatan atas alasan sedang membawa anggota yang cedera ke hospital pangkalan. Para penyerang berkenaan juga melancarkan 2 serangan bom nekat di dalam kawasan pangkalan yang terletak di pinggir bandar Mazar-i-Sharif. Sementara itu, seorang penyerang menggunakan jaket yang dimuati dengan bahan letupan berjaya ditangkap selepas pertempuran selama 4 jam. Menurut penganalisis politik Afghanistan, Inayat Nasir, pelampau Taliban melancarkan beberapa serangan yang menyasarkan kerajaan dan agensi tentera dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini. Polis melancarkan operasi besar-besaran seluruh Turki dan berjaya menangkap beratus-ratus suspek yang disyaki terlibat dalam percubaan rampasan kuasa Fethullah Gulen. Menurut agensi berita Anadolu, lebih 800 orang ditahan dalam serbuan yang dilancarkan di 81 buah wilayah di negara itu. Sementara itu, kira-kira 30 suspek dibawa ke mahkamah di barat laut wilayah Bursa. Sebahagian daripada suspek juga dilihat meninggalkan hospital di Istanbul. Suspek juga termasuk pegawai polis didakwa terlibat dalam operasi Gulen. Kira-kira 8,500 pegawai polis terlibat dalam serbuan hari ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Turki, setakat ini lebih 47,000 ditangkap sejak cubaan rampasan kuasa, termasuk kira-kira 10,700 pegawai polis dan 7,400 kaki tangan tentera. Walau bagaimanapun, Gulen menafikan semua dakwaan ke atasnya. China melancarkan kapal induknya yang kedua dan agensi angkasa lepas Amerika NASA pula melancarkan balon sebesar saiz sebuah stadium. Nantikan laporannya seketika nanti. Teruskan bersama berita perdana selepas ini. Celebrating 50 golden years of uniting 10 magnificent nations where over 650 million hearts beat. We stand together for one vision, one community, one ASEAN. Our beauty and diversity is unparalleled. Discover a land of stunning natural wonders and home to the world's most incredible creatures. Seek thrills and adventures of a lifetime. Immerse yourself in our rich traditions, diverse cultures, and fascinating history. Feel the warmth of people with hearts of gold. Indulge in exquisite cuisines and fresh flavors. Uncover ancient cities, enchanting stories, and treasured legends. Witness history in the making. Marvel at vibrant cities, towering skyscrapers, and rapid transportation. Embrace the moment and make memories that will last forever. Join us for our golden celebration. Come visit ASEAN for our 50th anniversary in 2017. Bertemu kembali. Bidang ketenteraan China terus berkembang.
Hari ini, negara paling ramai penduduk itu mencapai satu lagi perkembangan dengan melancarkan kapal induknya yang kedua. Kapal induk tersebut dilancarkan pagi tadi di Limbungan Dalian, wilayah Liaoning di timur laut negara itu. Kapal induk baru itu adalah yang pertama dibina di China. Kapal induk pertama adalah buatan Soviet Union yang dipasang semula di China dan diserahkan kepada Tentera Laut China pada tahun 2012. China mula membina kapal induk kedua itu akhir tahun 2013. Melabuhkan kapal induk itu di perairan menandakan kemajuan dalam usaha China untuk mereka dan membina sebuah kapal induk domestik. Selepas pelancarannya hari ini, kapal tersebut akan menjalani beberapa percubaan dan ujian. Bekalan minyak kereta di Republik Demokratik Rakyat Korea kini terhan sejak minggu lalu dan harga minyak naik hampir 2 kali ganda menyebabkan kesesakan di stesen-stesen minyak di negara itu. Bekalan minyak di Pyongyang berkurangan sejak 19 April lalu apabila sebuah stesen minyak bagi orang luar ditutup dan hanya membenarkan kenderaan diplomatik sahaja untuk mengisi minyak. Kebanyakan stesen telah menutup perkhidmatannya. Beberapa tempat pintu masuk stesen disekan dan di tempat lain tidak mempunyai pekerja. Kekurangan minyak itu memaksa para pemandu bergegas untuk mengisi penuh minyak. Punca kekurangan minyak bagaimanapun masih belum diketahui. Belon tekanan sebesar saiz sebuah stadium telah dilancarkan oleh agensi angkasa lepas Amerika NASA di New Zealand mula mengutip data pada permulaan pengembaraan 100 hari selepas beberapa percubaan pelancaran dibatalkan oleh beberapa siri kejadian ribut dan taufan. Belon tersebut yang direka oleh NASA untuk mengesan ketulan-ketulan kosmik bertenaga tinggi melampau di ruang galaksi ketika menembusi atmosfera bumi dijangka mengelilingi planet tersebut 2 atau 3 kali. Belon tersebut yang dilancarkan kemarin di Winaka, sebuah tempat yang menaring di Pulau Selatan New Zealand, akan mengutip data dari 34 km di atas permukaan bumi. New Zealand adalah juga pangkalan program belon saintifik NASA pada tahun lalu dan tahun sebelumnya. Selain kelengkapan pemantauan saintifik, belon tersebut juga membawa setangkai bunga popi yang kecil, simbol medan pertempuran Perang Dunia Pertama yang utama di Gallipoli, Turki. Pelancarannya bertepatan pada hari Anzac kemarin bagi memperingati askar-askar Australia dan New Zealand yang gugur semasa Perang Dunia Pertama dan Kedua. Pasukan bomba di tengah Arizona berdepan dengan kesulitan disebabkan keadaan angin kencang ketika bergelun untuk mengawal kebakaran hutan. Kebakaran bermula berhampiran hutan negara Tonto di daerah Maricopa. Api yang semakin merebak telah memusnahkan lebih dari 25 ekar kawasan menyebabkan beberapa bahagian lebuh raya Bush terpaksa ditutup. Bagaimanapun tiada binaan dilaporkan terjejas. Para penduduk setempat diarahkan untuk tidak menggunakan lebuh raya Bush. Punca kebakaran masih belum diketahui. Kawasan Teluk Cuba ditakluki lagi. Kali ini bukan serangan Amerika Syarikat yang menyokong penentang Castro, tetapi berjuta-juta ketam merah, kuning dan hitam. Setiap tahun selepas hujan pada musim bunga pertama, ketam-ketam akan kelihatan di kawasan-kawasan hutan dan menuju ke pesisiran pantai di selatan Cuba. Pada waktu subuh, ketam-ketam ini muncul dari arah laut dan memenuhi dinding-dinding rumah dan jalan-jalan raya, menyebabkan bau busung manakala kulit ketam merosakkan tayar-tayar kereta. Bagi penduduk setempat, kemunculan ketam-ketam ini dianggap mendatangkan kebaikan kepada perniagaan.
Di kawasan telur ini, ketam-ketam dewasa akan kembali ke kawasan hutan selepas bertelur. Beberapa bulan selepas itu, ketam-ketam ini akan disertai oleh anak-anak ketam yang menetas di laut. Kawasan telur ini terletak di lingkungan Taman Negara yang menempatkan 80% spesies burung, buaya dan hidupan liar yang lain. Kawasan tersebut terkenal bagi sukan menyelam disebabkan keindahan terumbu karangnya dan perairan yang kehijauan. Juga dimuatkan dalam berita dunia malam ini, seorang kanak-kanak yang jatuh ke dalam perigi sedalam 16 meter berjaya diselamatkan. Di Gaza, seorang penggiat seni menceritakan kehidupannya melalui seni lukis yang dihasilkannya. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Di Romania, seorang kanak-kanak berjaya diselamatkan setelah terjatuh ke dalam perigi sedalam 16 meter atau 52 kaki. Daniel Pascu berumur 2 tahun diselamatkan setelah hampir 12 jam pasukan kecemasan melancarkan operasi menyelamat. Ketika kejadian, Daniel dikatakan sedang bermain-main dengan saudara kandungnya apabila mereka memindahkan alat penutup perigi berkenaan manakala ibu mereka berada di dalam rumah. Dia kemudiannya terjatuh ke dalam perigi yang hanya mempunyai permukaan seluas 30 cm menyebabkan pasukan menyelamat menghadapi kesukaran. Mereka akhirnya menggali kawasan berhampiran dengan perigi tersebut bagi menyelamatkan kanak-kanak berkenaan. Daniel seterusnya diberi rawatan kecemasan sebelum dibawa ke hospital bagi rawatan lanjut. Seorang penggiat seni, Dina Matar, melancarkan pameran seni lukisannya yang menceritakan mengenai kehidupannya. Lukisan berwarna-warni yang sebelum ini telah dipamerkan sekitar negara-negara Eropah seperti Switzerland, Perancis dan London serta di beberapa negara Arab kini dipamerkan di Gaza. Matar menamakan pamerannya itu sebagai Marahel, mempamerkan beberapa hasil kerja seni lukisannya yang bermula pada tahun 2008 dan berterusan sehingga kini. Lukisan seperti keadaan Jalan Raya Gaza dan keluarga-keluarga Palestin digambarkan dalam lukisan menggunakan warna-warna terang untuk menggambarkan sebuah bandar dengan masa-masa lalu. Seorang penggiat seni Muhammad Al-Karnas yang menyaksikan pameran tersebut berkata lukisan warna-warni dan riang itu membuatkan para pengunjung lupa akan penderitaan yang dihadapi pada masa lalu. Matar berkata dia akan meneruskan hasil seni lukisannya dengan melukis lukisan yang menggambarkan kehidupannya di Gaza yang memfokuskan lebih kepada harapan dan optimis. Sepasang anak harimau putih Bengal semakin sehat selepas 20 hari diberikan makanan dan susu oleh kaki tangan zoo. Anak-anak harimau berkenaan dilahirkan pada awal bulan April di Zoo Chongqing, Barat Daya China. Menurut CCTV, hanya kira-kira 200 harimau putih Bengal terdapat di seluruh dunia. Harimau betina tidak berupaya memberi susu kepada bayi mereka jika pertama kali menjadi ibu. Oleh itu, kaki tangan zoo terpaksa menyediakan susu botol dan memberi makan kepada anak harimau ini 6 kali sehari. Anak-anak harimau ini dijangka membuat penampilan awam semasa cuti buruh pada awal bulan Mei depan. Antara bahan berita sukan, Tamasya Sukan Tahunan Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassan Bolkiah medium ke arah mencungkil bakat pelajar dalam bidang sukan. Kasuka FC menewaskan Jerodong FC dalam perlawanan Liga Super DST. Laporannya selepas ini.
Sempena sambutan Hari Polis ke-96 tahun, daerah Polis Blythe mengendalikan kejohanan bola sepak 7 orang sepasukan. Kejohanan diadakan di Padang Ibu Pejabat Daerah Polis Blythe. Perlawanan akhir menyaksikan pertemuan pasukan pejabat daerah dengan pasukan penaga 2000 B1. Dalam perlawanan ini, pasukan pejabat daerah menang 1 gol tanpa balas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh pemangku timpalan Pesuruhjaya Polis Muhammad Irwan bin Haji Hambali. Juga hadir Awang Haji Haris bin Osman, pegawai daerah Blythe. Kejohanan diungkaykan untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara pasukan polis bersama agensi-agensi kerajaan dan juga masyarakat di daerah berkenaan. Empat acara padang dan 6 acara balapan dipertandingkan dalam Tamasya Sukan Tahunan Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang diadakan pagi tadi di Kompleks Sukan Brakas. Perasmian sukan disempurnakan oleh Dato' Paduka Haji Syofri bin Haji Abdul Ghafur, Pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Sukan tahunan ini dihasrat dapat mencongkel bakat para peserta dalam bidang sukan bagi melahirkan murid yang cerdas dari segi fizikal dan mental. Bola sepak Liga Super DST 2017. Pasukan Kasuka FC berjaya menguntip 3 mata penuh dalam perlawanan menentang Jerudong FC semalam. Pada separuh masa pertama, Kasuka FC menjaringkan 3 gol, 1 gol oleh Muhammad Hafiz Mahari dan 2 lagi menerusi rembatan Muhammad Esmendi Ibrahim. Satu minit selepas babak kedua bermula, gawang Jerudong FC digegarkan dengan gol keempat Kasuka hasil jaringan Muhammad Syahrin Zaini. Pasukan Jerudong FC membuat beberapa percubaan untuk menembusi pintu gol pihak lawan, namun kekentalan pertahanan Kasuka FC, percubaan tersebut gagal mengenai sasaran. Sebaliknya, gawang Jerudong FC pula berjaya digegarkan oleh pihak lawan dengan gol kelima hasil sepakan kemas Muhammad Esmendi Ibrahim yang merupakan jaringan hat-trick buat dirinya. Kedudukan akhir Kasuka FC 5, Jerudong FC 0. Tuan rumah Chelsea menang 4-2 ke atas Southampton dalam perlawanan Liga Perdana Inggeris yang berlangsung awal pagi tadi. Antonio Conte, pengurus Chelsea, berkata pasukannya mendahului 7 mata ke atas saingan terdekat Tottenham Hotspur dalam perebutan untuk merangkul gelaran juara Liga Perdana Inggeris dengan kemenangan ke atas Southampton di Stamford Bridge itu. Chelsea berada di persada Liga dengan mengutip 78 mata dari 33 perlawanan. Sementara itu, 3 lagi perlawanan dijadualkan berlangsung awal pagi esok. Kita ikuti jadual perlawanan tersebut serta kedudukan 10 pasukan teratas Liga setakat ini.
Eintracht Frankfurt markah peringkat akhir Piala Jerman setelah mengalahkan Borussia Mönchengladbach dengan sepakan penalti. Pasukan ke-10 dalam Bundesliga 1 menjadi tuan rumah kepada pasukan yang berada satu tangga di atas mereka. Perlawanan sengit yang ditunggu-tunggu, jaringan cantik daripada Talib Tawata memberikan Eintracht Frankfurt pendahuluan pada minit ke-15, namun tuan rumah membuat jaringan penyamaan pada minit kedua pada waktu kecederaan. Perlawanan selama 105 minit gagal untuk menghasilkan sebarang gol dan ditentukan dengan sepakan penalti. Branimir mencatatkan kejayaan bagi Eintracht dan bertemu dengan pemenang perlawanan malam ini antara Bayern Munich dan Borussia Dortmund di peringkat akhir. Ramalan keadaan cuaca menyusul selepas ini. Ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam dalam tempoh 24 jam akan datang, sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir di beberapa kawasan. Cuaca pada malam ini, hujan berpetir dijangka berlaku di kawasan pedalaman pada malam ini dan mungkin menjejaskan kawasan pesisiran kemudian. Kadang laut berombak sedikit di paras 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Pagi esok pula sebahagiannya berawan dengan hujan di kawasan pesisiran pantai pada awal pagi. Kadang laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter dan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Petang esok pula sebahagiannya berawan dengan hujan di kawasan pedalaman daerah Temburong, Tutong dan Pelait. Kadang laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter dan angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Wallahualam bissawab. Sekarang ikuti ramalan keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam untuk tempoh 3 hari akan datang dan ramalan keadaan cuaca bagi beberapa bandaraya utama ASEAN dan dunia. Akhir sekali kita renungkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi mengenai sikap jujur dan tidak khianat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepada engkau dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau." Dengan itu, berita perdana berakhir di sini. News Set menyusul pukul 10 malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.